Assalamualaikum. Hari ini cikgu akan terangkan mengenai bab 5, iaitu mengenai tenaga. Okey. Kita ada beberapa sumber tenaga, iaitu bateri, angin, air, matahari, biogeosim, nuklear, bahan api fosil, ombak dan makanan. Okey. Untuk lebih faham mengenai sumber-sumber tenaga ni, kamu boleh rujuk buku teks. Okey. Yang kedua, untuk bab ni kamu perlu tahu tenaga ada dua. Okey. Tenaga yang boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui. Apa maksud boleh diperbaharui? Maksudnya ia boleh dijana semula dan kita akan dapat semula berterusan dan tidak akan hilang, tidak akan habis. Okey, contohnya matahari, angin, air, ombak, makanan dan biogeosim. Okey, tenaga yang tidak boleh diperbaharui ialah tenaga yang boleh dijana semula tetapi dalam masa yang terhad. Dia akan habis jika selalu digunakan. Okey, contohnya bahan api, fosil, bateri dan nuklear. Okey. Okey, seterusnya bentuk tenaga. Ada beberapa bentuk tenaga yang kamu perlu tahu dan faham. Okey, yang pertama, tenaga haba. Apa maksud tenaga haba? Okey, tenaga haba dihasilkan daripada contohnya matahari ataupun daripada pembakaran yang membuatkan kita rasa panas. Okey. Tenaga nuklear pula terhasil daripada bahan-bahan nuklear, contohnya seperti uranium. Tenaga kimia pula tersimpan di dalam makanan, biogeosim ataupun bahan fosil. Okay. Tenaga cahaya membolehkan kita nampak. Okey, selalunya kita dapat tenaga cahaya daripada lampu ataupun daripada lilin. Okey. Tenaga suria dapat daripada mana? Daripada matahari. Okey, matahari memberikan kita tenaga cahaya dan tenaga haba. Dan tenaga suria juga membolehkan kita menjana arus elektrik. Macam mana? Ada setengah rumah dia ada solar dekat atas bumbung dia kan? Okey. Jadi solar ni dia akan menyerap cahaya matahari tu dan akan menghasilkan tenaga elektrik. Okey. Tenaga bunyi dihasilkan oleh objek yang bergetar. Contohnya kamu petik gitar. Okey. Tenaga elektrik dihasilkan oleh arus elektrik. Okey, selalu kita dapat tenaga elektrik daripada mana? Daripada dinamo ataupun sel kering. Sel kering tu apa? Bateri. Okey. Tenaga keupayaan dipunyai oleh objek yang berada pada kedudukan yang tinggi. Contohnya buah kelapa. Buah kelapa ada tenaga keupayaan. Bila dia jatuh, dia ada tenaga keupayaan. Okey, bila dia jatuh, dia bergerak, dia akan menyebabkan tenaga kinetik. Tenaga kinetik adalah tenaga yang dipunyai oleh sesuatu benda yang sedang bergerak. Contoh kipas yang sedang berputar. Okey, turbin yang sedang berputar. Buah kelapa sedang jatuh. Dia sedang bergerak. Maksudnya dia mempunyai tenaga kinetik. Faham? Okey, tadi kamu dah tahu mengenai sumber tenaga, jenis-jenis tenaga dan bentuk tenaga. Satu lagi yang perlu kamu tahu adalah tenaga boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Okey? Contoh macam ni. Apabila buah kelapa jatuh ke tanah, okey, tadi saya kata apabila buah kelapa berada pada kedudukan tinggi, dia mempunyai tenaga keupayaan. Jadi apabila dia jatuh ke bawah, dia akan mengubah tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik sebab bergerak dan juga tenaga bunyi sebab bila dia jatuh dia akan bunyi gedebuk. Okey, ada bunyi. Jadi itu dipanggil tenaga bunyi. Contoh yang kedua adalah sebatang lilin yang dinyalakan. Okey, di dalam lilin terdapat tenaga kimia. Apabila kita nyalakan dia, dia akan memberikan kita apa?
tenaga cahaya dan tenaga haba. Okey, bila kamu pegang lilin tu panas. Yang ketiga, kipas sedang berpusing. Kipas sedang berpusing, dia perlukan tenaga elektrik untuk berpusing. Apabila kamu on dia, dia akan memberikan kamu tenaga haba dan tenaga bunyi. Okey. Dan nombor 4, panel suria yang kita letak selalunya di atas bumbung rumah, dia akan mengambil tenaga suria, cahaya matahari itu dan menukarkan tenaga suria ini kepada tenaga elektrik. Okey?